tinggi tentera darat, ya, kami berfikiran terbuka kerana kami meletakkan perkara vaksinasi ini kepada yang ahli, kepada mereka yang arif, dan saya percaya tindakan-tindakan yang telah dibuat, usaha-usaha yang telah dibuat oleh kerajaan bukanlah satu usaha yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor kesampingan dan sebagainya. So perkara tersebut telah diperhalusi, dunia telah memperakui, dan kita sebagai rakyat yang sepatutnya orang kata mendengar nasihat daripada pakar-pakar kesihatan, untuk mengambil vaksinasi ini dengan hati yang terbuka. Lindung diri, lindung semua. Anda tanya SD Nyaut, rancangan motivasi terbaru secara interaktif bersama saudara Syamsul Debat. Percaya cakap saya, ajar anak kita pasal adab, selesai masalah dalam dunia ni. Orang tua dulu lalu depan, dia bukan menunduk lagi dah. Dia menunduk, saya minta izin. Pakcik tumpang lalu. Lalulah, berkanan betul dia tengok budak ni. Sekarang budak lalu depan. Hei, sini pula dia main di budak ni. Macam tu. Lalu belakang pun minta izin. Pakcik tumpang lalu belakang. Jangan, lalu depan. Dia ada membelok. Tak apa hantu kat belakang itu. Ampun salah nampak suami masuk dalam bilik. Orang perempuan nak makan lebih kan. Suami masuk dalam bilik, berlalah ni, berlari masuk bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu tanya. Kalau suami kata, tak apa, pergi sambung baik kerja. Makan penuh. Anda boleh kemukakan sebarang persoalan atau permasalahan berkaitan kekeluargaan, pendidikan, motivasi atau apa sahaja kepada saudara Syamsul Debat menerusi Facebook Melaka FM atau WhatsApp ke 010-806-1023. Anda tanya SD Nyaut setiap Isnin pukul 9.30 pagi hanya di Melaka FM. Jom dengarkan rancangan Anda Tanya SD Nyaut bersama saudara Syamsul Debat. Okey, baik. Anda tanya SD Nyaut pagi ni bersama dengan saudara Syamsul Debat, rakan motivasi anda. Telefon bersiap sedia ya. Assalamualaikum SD. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Hari ni nampak baju biru ni ya. Biru gelap ini. Okey. Ketenangan. Okey, baik. Hari ni sedikit kita nak cerita tentang garang biar bertempat. Tadi dalam satu jam yang ketiga tadi, 8 pagi sampai 9 pagi, pendengar Melaka FM adalah berkongsi kan. Kata ada yang kata mak garang. Bila mak garang, ayah pula jadinya pelembut, pendiam kan. Tapi ada tu pula ayah garang, mak dia pula yang jadi pendiam, tak garang sangat. Tapi secara kesimpulannya, dia dua-dua tak boleh garang. Dia kena salah seorang. Tapi sebelum tu, SD nak tanya juga, macam mana dikatakan garang sebenarnya tu? Silakan. Garang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Kepada DJ Daksrul dan pendengar yang dikasihi. Jadi kalau cerita pasal garang ni, garang adalah merupakan satu bentuk penzahiran perasaan. Apa yang dirasakan di dalam hati, dia boleh jadi diterjemahkan dengan kata-kata, boleh jadi juga dengan perkataan, boleh jadi dengan perbuatan, termasuklah menterjemahkannya dalam bentuk perbuatan kepada orang lain, mana pada pihak ketiga atau benda-benda lain. Maksudnya contoh, dia marah dekat seseorang, dia rasa tak puas hati dengan seseorang, maka dia akan tunjuk sama ada dengan cara dia cakap, aku memang tak puas hati dengan kau, aku memang tak suka, dia cakap, ataupun dia zahirkan dengan orang lain. Kau ni kenapa? Dia marah orang lain sebab sebenarnya marah kat orang ni, tapi dia lepaskan kat orang lain. Itu pihak ketiga. Okey. Ada juga. Dan ada juga dia lepaskan tu bukannya pada orang yang ketiga, tetapi juga pada benda. Contohnya orang perempuan, dia marah suami dia terjemahkan dengan cara dia menumbuk lesung tu kan lain. Cara dia masak, dia hentak-hentak kuali dengan sudip dan sebagainya. Itu satu bentuk penzahiran. Tapi pada lelaki yang lampi, yang lembab, tak faham bahasa, dia tak akan faham lah. Tapi makna kalau mereka yang mengenali pasangan dia, mungkin dia akan dapat memahami. So apa pun disebut di dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan marahnya dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi makna kata nak bagi tahu hari ni sebenarnya menahan marah. Di cerita garang ni adalah penzahiran perasaan marah. Jadi ada perbezaan ni antara marah dengan tegas. Ada beza. Okey. Tegas mungkin juga ada yang garang, tapi tegas tidak semestinya garang. Faham tak?
Tegas tidak semestinya garang. Tapi garang tu memang betul lah, termasuk di dalamnya adalah tegas. Jadi mana kata dua perkara yang berbeza. Ada ayah dia memang tak cakap banyak. Tapi sesekala dia cakap, anak akan dengar. Itu tegas nama dia. Okey. Jadi mak juga macam tu. Kadang mak tu dia diam, tapi sekali dia marah, bapak-bapak senyap. Jadi mana kata kita kena bezakan antara marah dan juga tegas. Okey. Sebab tegas tu sebenarnya yang kita nak. Bukannya marah. Sebab marah ni adalah favorite syaitan lah kata. Syaitan suka untuk kalau orang marah ni. Sebab dia akan nyalakan api lagi. Jadi sebentar lagi saya akan sharekan satu kisah yang melibatkan tentang marah. Okey. Ada pendengar yang bernama Kak Sal dari Batu Pahat Johor. Dia tanya, dalam sesebuah keluarga sebaiknya lelaki, ayah lah, ayah ke ataupun mak, lelaki ke perempuan yang patut garang, atau kedua-duanya ke, salah seorang ke, macam mana SD? Kalau tanya saya, yang paling terbaik sekali adalah tegas. Tegas, okey. Tanya saya lah, tegas. Bukannya garang. Sebab garang ni satu benda yang kadang-kadang kita termasuk juga tindakan-tindakan fizikal tu yang kita takut sangat tu. Betul. Yang kita nak ni tegas. Dan satu lagi, siapakah yang sepatutnya itu tak timbul. Soal siapa yang sepatutnya, kalau memang tak patut lah. Kalau siapa sepatut, memang tak patut. Maknanya semua manusia sepatutnya dia ada. Setiap manusia dia ada perasaan. Marah, dia memang akan ada. Lumrah, semula jadi dia akan ada perasaan gembira. Ada perasaan tak puas hati. Ada rasa ni. Ada orang, contoh macam orang Melaka kan. Kan? Kalau Melaka, dia cakap ada dengan dia cakap kasau. Tapi dia bukan garang. Nampak tak? Tetapi yang paling penting sekali, adalah bagaimana cara kita mengawal diri kita supaya tidak keterlaluan di dalam meluahkan perasaan. Ada orang tu, dia marah ni tapi dia boleh cakap, inilah saya bukan apa, saya agak tak puas hati. Lembut tu. Bila berlaku tapi jadi sepatutnya kita buat ini. Tapi dia marah tadi tu. Dalam hati dia marah, tapi penzahirannya itu menampakkan pendirian dia tak puas hati dengan satu perkara. Tapi kalau aku memang tak puas hati dengan kau, tinggallah letup muka kau ni. Contoh kan, ada orang cakap tu kan. Jadi dia kata mana yang kita apa. Jadi mesej tak sampai. Dia mungkin akan menyebabkan pergaduhan akan jadi lebih teruk lagi. Yang tu kita tak nak. Okey, baik, kita nak berehat seketika SD. Untuk topik kita pagi ni, garang biau bertempat. Okey, kejap lagi kalau ada pendengar yang nak tanyakan soalan, boleh terus saja ke WhatsApp 0108061023. Kita berehat seketika terus bersama dengan kami. Anda Tanya SD Nyaut bersama dengan Saudara Syamsul Debat, rakan motivasi anda. Jangan ke mana-mana. Saudara Syamsul Debat akan bersama anda sebentar sahaja lagi dalam Anda Tanya SD Nyaut di Malang FM. Dari tanah nak ke awan, idam kayangan, namun diuji. Bisikan doa rintihanku, terus berjuang pilihanku. Kemuncak dunia jadi rebutan, perwira segala jadi sebutan. Semangat impian, semangat impianku, semangat impian, semangat impianku, semangat impian, semangat impianku, semangat impian, semangat impianku. Hajat mahu terkam langit, tak peduli rasa sakit pelangi. Cuba mencari layakku, takkan ditarik, tak kelip mata terbuntang. Ada sesuatu mengundang, dugaan tak diundang, namun takkan kekencundang. Awan mendung terdoku, gelap sungguh lebuku. Ribut mahu rempuku, bayu lembut sembuhku. Jiwa ragaku menyala, seiring tiap petala. Pelitaku tak secerah cahaya yang ku berserah. Mahukah berdua nak nasibku berubah, berangan tu percuma, kan ku berkuda tua. Perasaan terlahir kala aku fakir, mahu ubah takdir, let's go get it. Doa sujudkan tiap rintangan, bagai hujan menimpa bumi. Bisikan doa rintihanku, terus berjuang pilihanku. Kemuncak dunia jadi rebutan, perwira segala jadi sebutan. Semangat impian, semangat impianku, semangat impian, semangat impianku, semangat impian,
rancangan Anda Tanya SD Nyaut bersama saudara Syamsul Debat. Okey, kita nak sambung lagi bersama dengan ASD. Menerusi fanpage Melaka FM, anda boleh sharekan perkongsian yang pagi ni yang bertajuk Garang Biau Bertempat. Kalau orang Melaka ASD sebut biau, dia kat biar. Garang biau bertempat. Macam ASD sebut tadi lah, kasau-kasau Okey, ASD tadi kata nak kongsikan tadi kisah tentang apa, marah, tegas, garang. Silakan. Okey, kisah ni berlaku ketika zaman Nabi dulu. Macam mana Nabi pada ketika itu Nabi dia datang menziarahi Saidina Abu Bakar. Dia datang ke rumah Saidina Abu Bakar, dia berbual-bual, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni dia mengutuk, dia macam-macam dia makinya Saidina Abu Bakar. Dia kutuk macam-macam, pum-pam, dia bagi kat Saidina Abu Bakar. Lepas tu tengah berbual ni, Saidina Abu Bakar sampai berhenti. Saidina Abu Bakar bangun, berdiri pandang Arab Badui tu. Arab Badui tu pun senyap. Kemudian Saidina Abu Bakar duduk, sambung berbual dengan Nabi, Nabi senyum. Arab Badui masuk second round, dia kutuk ke round kedua pula. Balun lagi, tuntang-tuntang, dia balun Saidina Abu Bakar. Kemudian Saidina Abu Bakar terhenti sekali lagi, dia bangun, dia pandang Arab Badui tu. Arab Badui tu senyap. Kemudian Nabi pandang Saidina Abu Bakar, Nabi senyum. Kali ni Arab Badui masuk round yang ketiga. Masuk round ketiga, kali ni Saidina Abu Bakar dah tak tahan. Bila Saidina Abu Bakar tak tahan, dia bangun, dia balik balik. Dia balik balik ke Arab Badui tu, segala binatang yang ada kat kompon tu, daripada kocik-kocik kambing sampai sebasa-basa unta, semua dia sebut kan, dia kutuk macam unta kau, kambing kau, lembu kau, agak macam tu lah kan. Dia balas balik ke Arab Badui tu. Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Terus tinggalkan. Sebenarnya Nabi ni nak beritahu hebat akhlak Nabi ni. Kalau Nabi bangun tak bagi salam, makna Nabi marah sangat tu. Okey. Nabi tak adalah sampai bercakap macam-macam. Dan bila Nabi pergi tinggal macam kita, kalau orang kan datang jumpa kita, tiba-tiba bangun tinggal tak bagi salam, mungkin dia sakit perut ke apa, kita tak tahu. Tapi Nabi kalau dia bangun tak bagi salam, mana Nabi marah sangat. Maka Saidina Abu Bakar perasan benda tu. Saidina Abu Bakar kejarlah. Kejar Nabi, ya Rasulullah, bagi tahulah aku apalah sebenarnya salah aku. Kau beritahu aku, janganlah kau biarkan aku keliru. Masa ni lah Nabi cerita, waktu mula-mula Arab Badui kutuk dia dan Saidina Abu Bakar sabar, dia bangun, dia pandang aja tapi dia tak balas, dia sabar. Pada ketika itu Arab Badui senyap, maka bila dia sambung je berbual, Nabi senyum sebab Nabi ternampak seramai-ramainya malaikat mengelilingi Saidina Abu Bakar, mendoakan kesejahteraan Saidina Abu Bakar disebabkan dia sabar. Bila kali kedua orang tu kutuk lagi, bantai lagi, balun macam-macam, dia bangun tapi dia masih lagi sabar. Dia tu sambung dengan Nabi. Nabi nampak bertambah-tambah lagi malaikat yang datang mendoakan kesejahteraan Saidina Abu Bakar. Tu yang Nabi sebut. Tetapi apabila kali ketiga, tak kala Saidina Abu Bakar bangun, dia memaki hamun balik orang tu, maka pada ketika itulah Nabi bangun tinggal bagi salam sebab Nabi nampak rasa ramai malaikat yang ada tadi semuanya marah kepada Saidina Abu Bakar. Semuanya melaknat masa tu semua marah. Apa sama dia kata, lepas tu dia tinggalkan Saidina Abu Bakar, dan tempat Saidina Abu Bakar ini, yang tempat malaikat tu tadi, digantikan pula oleh syaitan dan iblis. Semuanya mengasut. Apa lagi Abu Bakar, kau balun lagi, kau kutuk lagi, kau cakap lagi, apa lagi. Itu yang Nabi tinggalkan tanpa memberi salam. Itu sebab kadang-kadang bila kita tengok, bila ada orang marah, dia cakap macam-macam. Dan bila malam, bila waktu dia dah tenang, dia fikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Apa salah aku marah anak aku sampai macam tu sangat? Betul. Kenapalah aku belasah anak aku? Nampak tak? Itulah bahayanya bila kita tak berjaya mengawal kemarahan kita dengan menyebabkan kita garang tak tepat. Allah. Okey, ada satu lagi persoalan daripada pendengar ni SD daripada Eddie kata, Assalamualaikum Asrul dan juga SD, selamat pagi. Nak tanya macam mana pula suami nak hilangkan kemarahan ketika pulang dari tempat kerja ketika isteri belum siapkan minuman petang lagi. Tolong rungkai ke SD. Macam ni, dalam hal ini semua orang perlu saling faham, memahami antara satu dengan yang lain. Ya. Semua orang ada kesibukan masing-masing. Betul. Semua orang ada kerja. Semua orang ada masalah yang perlu dihadapi. Sebab namanya manusia. Ya. Jadi, saya selalu sebut, kita perlu ada setting kita. Dekat tempat kerja, aku adalah pekerja,
yang tu adalah majikan aku, ini adalah tempat aku mencari makan. Bila naik aja kereta, kita nak balik ke rumah. Dalam perjalanan tu lah kita cari mood nak balik rumah. Make sure sampai rumah nampak pagar, nampak bumbung rumah kita tu, kita dah berubah setting. Aku bukan lagi bos, aku bukan lagi pekerja, aku sekarang ni adalah ayah, aku sekarang adalah suami. Ya, betul. Dan bila masuk dalam rumah, saya selalu pesan, jangan fokus kepada benda mati dalam rumah. Benda-benda mati dalam rumah, sofa, benda mati. Dia balik rumah, dia cek sofa je nak baring. Lepas tu capai remote benda mati, capai remote nak tengok cerita apa. Kan, ataupun nak baring kat katil, tu semua benda mati. Tapi dia kena cari benda bergerak-gerak dalam rumah tu. Contoh isteri bergerak dalam rumah tu, anak bergerak dalam rumah, benda-benda hidup. Tu sebab ada orang setengah balik tu, dia siram pokok dulu, sebab pokok pun benda hidup. Okey. Betul. Tu sebab orang tua dulu kan ada cakap, bercakap dengan pokok tu biar dia cepat besar, kan? Betul. Bercakap, tapi percayalah, sekali pokok tu menyawan, itulah hari terakhir hidup kau. Tentulah. Ya. Lepas tu masuk dalam rumah, Assalamualaikum, ayah dah balik ni, tak ada siapa ke nak sambut ayah. Macam tu kan. Lepas tu isteri keluar, apa abang nak balik, mak abang, saya tadi tak sempat siapkan air. Tak apalah, siapkan air je dulu. Tak apa, abang tengok pergi dulu. Macam tu, tak apa, abang mandi dulu. Tak apa lah, kejap lagi minum lah. Mudah-mudahan ada rezeki abang minum. Abang ni macam nak mati sangat pula. Maknanya ayatnya, kita konversasi ni, maknanya perbualan kita, komunikasi dengan pasangan ahli keluarga kita, itu yang lebih mustahak. Itu sebab jangan lepaskan kemarahan kita. Kita kena ingat, semua orang ada masalah. Yelah. Itu sebab ada orang pernah tak puas hati dengan saya bila saya cakap, kita tak boleh campur adukkan peribadi dengan kerja, saya kata. Mana bila balik rumah, kerja tak boleh buat, memang betul. Tetapi bukanlah kata tak boleh buat balik kerja, balik rumah, ada benda nak kena siapkan paperwork ke apa semua. Boleh, tapi settlekan yang benda-benda hidup tadi dulu. Settle dengan anak, isteri, bergurau-gurau lah apa semua, makan sama-sama. Malam tu bila anak dah buat kerja ataupun anak dah tidur, isteri pun apa, kita buatlah kerja kita, tak ada masalah. Yelah, betul. Jadi benda ni mana kena semua. Sebab bila kita balik rumah, anak kita ni nakkan perhatian. Betul. So kalau kita marah dia, itu bukan hak dia sebenarnya. Kita marah kat dia, kita marah isteri kita. Tapi isteri kita nak ngadu kat siapa? Yelah. Anak nak bercerita kat siapa? Di mana tempat sandaran dia? Tuan-tuan, hidup kita ni sekejap ya. Tiba-tiba besok anak dah besar. Betul. Tiba-tiba anak dah masuk universiti. Masa itulah kita akan rindukan saat-saat kita boleh berbual mesra dengan anak. Allah. Okey, baik. Terima kasih SD untuk pagi ni, perkongsian cukup menarik. Garang biar bertempat. Ya, nak garang ada. Dia sebenarnya perkataan yang sesuai, tegas SD Okey, baik, insyaAllah kita akan bersama lagi minggu hadapan. Anda tanya SD Nyaut setiap hari Isnin pukul 9.30 pagi. Apapun, terima kasih SD untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Ya, Assalamualaikum SD. Assalamualaikum. Baik, itu dia anda tanya SD Nyaut bersama dengan Saudara Syamsul Debat, rakan motivasi anda. Apapun, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Sebab sini bertemankan rakan tugas Puja akan temankan anda 10 pagi hingga 2 petang, pastinya di Melaka FM mempersembahkan pagi anda. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih kerana bersama kami dalam Anda Tanya SD Nyaut bersama Saudara Syamsul Debat. Jumpa lagi minggu hadapan setiap Isnin pukul 9.30 pagi hanya di Gegar Pagi Melaka FM.